Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita bernafas di bumi Allah ini. Pada hari ini, 20 hari bulan Januari bersamaan dengan 27 hari bulan Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Allah SWT masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita sama-sama menghadiri kuliah Tajwidul Quran, yang mana kita menggunakan kitab Tajwidul Quran dan Hidayatul Mustafid fi Ahkamin Tajwid. Hadirin pendengar, ibu ayah, abang kakak, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita lagi kerana Allah SWT menggunakan kesihatan yang baik kepada kita pada hari ini. Hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu yang lalu kita telah menguraikan, kita telah mengupas tentang hukum dalam ilmu tajwid ini berkenaan dengan hukum izhar syafawi, yang mana kita telah belajar berapa huruf izhar syafawi, sebanyak 26 huruf, yang mana daripada 26 huruf tadi terbahagi kepada dua, iaitu yang huruf izhar syafawi ini, yang mana mereka ini ada yang berada dalam dua kalimah dan ada yang berada dalam satu kalimah dan dua kalimah. Bagi dua, satu yang hanya huruf ni berjumpa dalam dua kalimah saja, dan huruf lain itu mereka berada di dalam satu kalimah dan dua kalimah. Alhamdulillah. Maka pada hari ini kita teruskan hukum yang lain pula, hukum yang lain, yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang hukum apakah dia hukum nun dan mim yang bertasydid. Tasydid ni syadah. Apabila kita berjumpa dalam Al-Quran mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid, mim syadah dan nun syadah, macam mana kita nak baca ayat tadi, jadi ulama telah menunjukkan kepada kita dalam ilmu tajwid ini, apabila kita berjumpa dengan dua huruf ni, kita wajib dengung, kekalkan dengung, tetap kena dengung. Kadar dengung ni sekadar dua harakat, Jadi apabila kalaulah kita membaca Al-Quran jumpa dengan huruf nun dan mim yang bersyadah ini, kalaulah kita tidak dengung, maka salah bacaan kita. Apabila salah, maka kita akan berdosa, karena kita baca kalamullah, ayat Al-Quran ini salah, maka salah berdosa. Tetapi alhamdulillah, apabila kita sedang belajar, walaupun kita terlaku kesalahan oleh kita, maka Allah SWT akan ampunkan dosa kita atas kesilapan-kesilapan tadi. Asalkan dalam hati kita sentiasa kita
berniat untuk kita nak belajar. Jangan kita tinggalkan niat kita untuk belajar ini ya. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini juga kita akan belajar ya bagaimana keadaan bila kita jumpa dengan huruf mim yang bersyadah tadi dan nun yang bersyadah tadi. Macam mana kita nak baca dia ya. Baik. Kita boleh buka dalam kitab Tajwidul Quran muka surat 43 ya. 43. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok ya, apa dia musannif bagi tahu ya. Hukum nun dan mim yang bersyadah tajuk dia ya. Baik. Bagi huruf mim, nun dan mim yang bersabdu, yang bersyadah, bertasydid sama saja. Ada orang kata bersabdu, ada orang yang kata bersyadah, ada orang kata bertasydid, sama. Hukumnya satu sahaja. Hukumnya satu saja. Apa dia? Iaitu wajib menyatakan sifat dengungnya dengan sempurna 2 harakat. La budda, tak dapat tidak, pasti kena dengung. Ya, pasti kena dengung. Kadar panjang dengung tu harakat ustaz, 2 harakat. Kadar dengung ni 2 harakatnya. Baik, kita tengok dalam tik yang dia bagi tahu dalam kitab ni. 2 harakat ni dia 20 kecil itu ya, note itu. Baik, kita tengok di bawah ya. Ada ulama tajwid berpendapat kadar dengung gunnah, dengung ni dipanggil gunnah. Dalam istilah Arab, nun ni, dengung ni dipanggil gunnah. Baik. Kadar dengung gunnah huruf nun dan mim bersabdu harus dipanjangkan sampai 3 harakat. Harus. Harus ni maknanya dibolehkan. Bukan harus dalam bahasa Malaysia. Harus dalam bahasa Malaysia, mesti. Kamu harus datang. Kamu wajib datang. Ini harus dalam bahasa, dalam ilmu tajwid ni, harus ni maknanya dibolehkan. Dengan kadar 3 harakat. 3 harakat ni, kita macam mana nak kira panjang dia? Kita ambil jari kita ni. Kita buat. Kalau satu alif 2 harakat. Satu alif 2 harakat macam mana? Wa ma. Gerakkan jari ni 2. Satu alif ni 2 harakat. Ya. Kalau 3 harakat maknanya 1 alif setengah. Dalam kaedah tajwid, 1 alif tu 2 harakat. Ya. 2 harakat ni 2 gerak jari. Macam ni. Wama. Okey. Kalau 3 harakat, 1 alif setengah. Ya. Begitu. Dia kata harus 3 harakat. Ukuran dengung 2 harakat dengan menggenggam anak jari yang terbuka atau membuka anak jari yang tergenggam secara sederhana. Macam itulah. Macam tu ya. Wama. Ni jari ni. Wama. 2 lah tu. Kita sendiri boleh ukur dia ya. Baik. Ini adalah perkiraan kadar dengung bagi tingkatan bacaan tartil murattal. Ini kalau bagi orang yang baca tartil, baca dia steady, dia tak kalut, dia tak cepat-cepat. Kan? Ada orang yang baca Al-Quran dia jenis yang cepat sikit. Sebab orang yang nak baca untuk hafiz-hafiz, hufaz Al-Quran ni, dia dibolehkan baca cepat sedikit. Kerana dia nak baca banyak. Ya. Ada kaedah dia. Nanti kita belajar nanti. Baik. Dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim menurut riwayat Hafaz dan qiraat Asim. Ya. Baca yang keadaan biasalah, steady. Wa ma min walakin
Walakin. Gitu. 2 rakaat. Baik, kita tengok lagi. Dengung menurut bahasa ialah mengeluarkan bunyi. Dari segi bahasa ni mengeluarkan bunyi. Okay? Mengeluarkan bunyi melalui hidung. Kalau makhraj apa? Makhraj khayshum. Makhraj khayshum ni kan 2. Mim yang bersyadah dan nun yang bersyadah. 2 huruf ni khayshum. Okey, khayshum, dengung, rongga hidung. Dengung mana boleh? Di sini, di bibir tak boleh, di kerongkong tak boleh, di hidung. Tutup mulut bunyi. Gitu ya. Baik. Atau suara lembut yang keluar dari rongga hidung. Suara lembut yang keluar dari rongga hidung. Berikutan dengan menurunkan anak lidah dan terbukanya langit-langit lembut. Anak lidah yang dalam lidah kita ni, ujung lidah, pangkal lidah, ada anak lidah yang bergantung di langit-langit itu. Okey, menurunkan dia. Bila menurunkan dia, langit-langit lembut tu, maka akan terbuka rongga ke hidung. Baik. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, yang mencipta kita. Allah buat, cuba kita tengok balik keadaan kebesaran Allah Ta'ala. Kita kena fikir. Kalau orang sakit ya, dia tak boleh makan. Kenapa dari segi kaedah perubatan dimasukkan saluran melalui hidung? Nampak? Kerana saluran hidung dan mulut ini dia bercantum satu keadaan tempat. Hebatnya Allah Ta'ala buat untuk kita. Ya. Kalau orang malam hospital yang masuk hidung. Masuk dari hidung lepas ni. Bila sampai dekat ujung ke anak lidah tu, ada lubang. Nak naik ke hidung, untuk naik ke rongga hidung tu, dia masuk ke situ lah. Dia terus masuk ke rongkong, pipe tadi. Kan? Di situ pun kita boleh fikir. Kita boleh tengok, fikir satu kebesaran Allah Ta'ala dalam penciptaan dia untuk manusia. Binatang pun sabar. Sebab tu kadang-kadang, bila kita makan nasi, tersilap macam mana nasi ni air lepas hidung. Dia melalui lubang tu lah. Apabila langit-langit lembut diturunkan ke anak langit tu, maka terbuka rongga tu. Rongga tu lah yang nak bawa suara kita dengung tadi ke hidung. Ya. Baik. Menurut istilah ilmu tajwid, suara lembut dan sedap yang hanya berada pada huruf nun dan mim. Sebab tu dalam hukum kita tengok, dalam hukum idgham, dalam hukum ikhfa, idgham sebab diletakkan mim dan nun syadah. Ya. Tu kita kena fikir hak situ. Baiklah. Bahawa huruf nun dan mim adalah huruf yang bersifat dengung. Mim, nun. Kalau ada taurah ini sifat dia ni kena dengung. Kalau kita tak dengung, salah. Automatically salah kalau baca mim jumpa dengan mim syadah yang tak dengung. Kalau syadah ya. Sebab kita berada dalam topik nun dan mim yang bersyadah. Apabila terdapat tanda sabdu di atasnya, tanda syadah di atasnya, maka ia wajib didengungkan dengan sempurna 2 harakat. Wajib. Kalau istilah wajib ni memanglah buat bapa pahala tinggal berdosa. Kalau istilah fiqh, istilah tajwid, wajib ni makna dikenakan supaya dengung. Jangan tak dengung. Kalau diwajibkan dengung tu. Salah kalau tak dengung. Salah. Sama ada bacaannya disambung atau berhenti padanya. Ada ketika mana berjumpa mim syadah, nun syadah ni, keadaan dia sambung. Wasal.
jumpa mereka kena sambung. Ada ketikanya nun syaddah, kita berhenti baca, ada nun syaddah. Contoh, ya. Nanti kita jumpa. Cuba kita tengok dalam, perhati dalam bacaan saya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kita berhenti fa'atammahun. Hunna. Kenapa kena kekalkan dengung? Karena hunna di situ membawa makna hadama nun syaddah fathah. Mereka itu perempuan-perempuan, golongan perempuan. Golongan muannas dia panggil. Kalau lelaki, golongan lelaki hum. Hadama mim sukun hum. Tapi kalau golongan perempuan ganti nama mereka ya. Mereka tu hum, lelaki ramai. Lebih dari 3. Lebih dari 2. Okey. Kalau perempuan seorang hiya. 2 huma. Lebih dari 2 hunna. Kalau lelaki seorang hu. 2 orang lelaki mereka tu huma. Kalau mereka tu lebih dari 2 hum. Baik, tak apa. Itu dari segi bahasa Arab. Tetapi nak beritahu di sini, fa'atammahun. Kita waqaf itu nun syaddah. Kena bunyi dengung nun syaddah tu. Kalau tak bunyi, salah. Fa'atammahun. Salah. Fa'atammahun. Ya. Itu maksud dia di situ. Baik. Cuma dengungnya lebih sempurna dan kemas daripada dengung idgham. Ya. Kalau dengung idgham, dia tak kemas. Dia ada terbuka juga. Dia tutup mulut tapi ada lubang. Ada lubang sikit. Tirih juga suara tu. Tapi kalau nun syaddah, mim syaddah, kalau mim syaddah, dia tetap tutup mulut rapat terus. Tak boleh tirih langsung. Tak boleh keluar langsung. Tutup terus. Humma. Rapat. Ya. Beza ya. Itu bezanya. Dan dengung, baik, kalau 21 dah tulis nombor 1, 20 kecil di bawah, dia letak kat bawah, ya. Huraian di bawah itu. Maksud dengung idgham ialah idgham nun sukun. Idgham nun sukun, nun mati jumpa dengan ya, misalnya mai. Ya. Dia apa? Dia terbuka sikit. Mai idgham. Dan tanwin ma'al gunah. Baris 2 ma'al gunah. Tadi belum mati tanwin idgham ma'al gunah. Okey. Sama juga. Dan min sukun muslim saghir. Hum bi. Hum bi. Ada sikit. Tapi kalau hum ma'akum, tutup terus, zip. Rapat. Tak boleh terberocor suara. Tu sempurna dengungnya ya. Gitu. Baiklah. Dia kata apa lagi? 21. Okey. Dan dengan dengung idgham lebih sempurna daripada dengung ikhfa. Memang dengung idgham ni lebih sempurna daripada dengung ikhfa. Ikhfa kan sembunyi.
sembunyi. Bila orang sembunyi ni dia nampak, dia tak nampak kan, macam saya kata lah. Orang sembunyi. Dan dengung ikhfa' lebih sempurna daripada dengung sukun izhar. Ya, betul. Ikhfa' ni dia dengung, dia lebih sempurna lagi lah daripada sukun izhar. Dan dengung sukun izhar lebih sempurna daripada dengung berbaris. Ya. Demikianlah 5 peringkat tertib kesempurnaan dengung pada huruf nun dan mim. Ya. Wajib dengung. Cumanya nun syaddah ni, nun dia tak tutup mulut, nun. Innama, inna tu alif kasrah nun syarah fathah, inna sebenarnya alif kasrah nun sukun nun fathah na. Jadi alif kasrah nun syarah fathah, inna. Okey. Kalau alif kasrah nun sukun nun fathah na, inna, dengung. Baik. Kemudian makna dengung lebih sempurna dan kemas. Mim syaddah ni dia dengung yang sempurna dan kemas ya. Sifat dengungnya disempurnakan dengan 2 rakaat, sama ada bacaan disambung atau berhenti padanya. Macam contoh saya kata tadi, kita wakaf atas fa'atammahun. Walaupun dia berhenti, tapi nun syaddah dengung sempurna. Ya. Kalau yang sambung tu memanglah innama hum ma'ahum, tetap wasal ke waqaf ke, bila nun syaddah kena dengung ya, wajib dengung. Dan makhrajnya tetap tidak berpindah atau berubah. Makhraj pun sopa, tetap tidak berubah. Ya. Makhraj dan sifat. Makhraj tetap tidak berpindah atau berubah. Sama. Jika huruf nun bersabdu, tepi hujung lidah tetap menekan pada gusi gigi sebelah atas. Dan makhraj nun, makhraj nun ni, dia kata apa? Dia kata, tepi hujung lidah, tepi hujung lidah tu tepi dia ya. Kita belajar dulu makhraj ni masa episod ke-3, 4, 5 dulu. Ya. Menekan pada gusi gigi sebelah atas, makhraj nun. Tepi lidah. Ya. Tepi lidah ini angkat kena gigi atas. Ya. Itu. Gigi sebelah atas makhraj nun. Jika huruf mim bersabdu, 2 bibir mulut tetap dirapatkan makhraj mim. Makhraj mim di mana? Kalau makhraj nun tepi hujung lidah angkat ke atas. Tepi hujung lidah diangkat ke atas. Kalau makhraj mim kan ada 4 huruf yang di bibir. Ba, ebe. Bibir terbuka, ebe. Kalau ba, waw, bibir jadi bulat ke depan. Ba, waw, mim. Mim, ma, tutup mulut. Okey. Fa, f. Bibir tutup, angin keluar. F. Okey, gitu. Dan keluar angin daripada tekanan tutup mulut tu F. Baik. Dan sifat dengungnya disempurnakan dengan 2 rakaat, sama ada ketika bacaan berhenti atau bersambung. Sedangkan dengung idgham, sifat dengungnya disempurnakan dengan 2 harakat kerana berlaku idgham dalam 2 kalimah dan bacaannya bersambung.
jika tidak berlaku idgham atau berhenti bacaan padanya. Okey, kalau kita berhenti dekat idgham, kita kalau berhenti dekat idgham, kita tak akan dengung di situ. Kalau kita waqaf. Tetapi atas mim sukun, beza dia ya, atas mim sukun, walaupun berhenti, kena dengung. Tapi kalau dekat idgham, dia berhenti, mana dia tak jumpa dengan huruf lain, maka kita tak payah dengung. Itu beza dia. Maka sifat dengungnya tidak boleh disempurnakan dengan 2 harakat. Demikian juga terdapat pada bacaan ikhfa dan iqlab. Kalau kita waqaf tak ada ya. Kalau kita waqaf, nak jumpa dengan huruf iqlab tu, kita waqaf, tiba-tiba kita berhenti, dengung tak ada. Dengung tak ada. Tapi kalau atas mim syaddah, nun syaddah, berhenti ke, sambung ke, tetap kekal dengung. Itu dia nak beritahu. Kemudian bacaan ikhfa, makhrajnya direnggangkan sedikit. Kalau ikhfa ni makhrajnya direnggangkan. Contoh ikhfa macam mana? Tajri min tah. Tajri min tah. Min tah. Kalau ikhfa syafawi, dia di sini renggang sedikit. Maknanya kalau biiznillah, dia renggang sedikit. Okey, ikhfa syafawi ya. Dan bacaan dengung sukun izhar, berbaris dengung tidak sempurnakan dengan 2 rakaat. Kalau izhar memanglah, kalau izhar syafawi kita belajar yang minggu sudah, mana boleh dengung. Innahum la wa li lahum li. Tak ada. Tak boleh. Azka lakum wa. Ya. Macam tu. Baiklah. Jadi dia bagi tahu lagi huruf nun dan mim bersabdu dinamakan huruf gunnah musyaddad. Nun dan mim yang bersyaddah. Ingat tu. Huruf mim dan nun yang bersyaddah dinamakan huruf gunnah musyaddah. Kalau ditanya dalam soalan, apakah huruf yang dikatakan huruf musyaddah? Adalah huruf mim dan nun yang bersyaddah. Kalau dia kata, kalau huruf nun dan mim yang bersyaddah dinamakan apa? Huruf gunnah musyaddah. Musyaddad, bukan musyaddah, musyaddad. Huruf gunnah musyaddad. Okey. Okey, huruf sunnah harfun gunnah musyaddad. Artinya huruf dengung bersabdu atau idgham bi gunnah musyaddad. Artinya masukkan serta dengung bertasydid. Baik, kita tengok contoh ya. Kita kena tengok contoh baru kita mudah faham ya. Bagaimana kita nak tahu dia punya keadaan dengung ya. Nanti kita tengok. Ini yang sudah. Kita potong dulu ya. Kita padam dulu yang sudahnya. Lain ya. Sekarang ni kita masuk tajuk lain. Okey. Hukum mim dan hukum mim dan
Nun. Nun yang bertasdid. Nun dan mim. Huruf nun dan mim yang bertasdid. Ini. Ini. Dan ni. Itu. Kita tengok contoh yang dia bagi. Muhammadun. Muhammadun. Di mana? Muhammadun. Baik. Wasammu. Wasammu. Falamma. Falamma. Thumma. Thumma. Nanti dia kata apa pula ni? Ni atau ya. Falamma ataupun thumma, lain-lain tu. Lagi. Ghammam bi ghammin. Ghammam. Ghain fathah, mim syaddah fathah. Ghammam. Oh, dia bubuh satu saja ya. Ni. Ghammam. Ghammam bi ghammin. Bi Ghamman. Gham. Nanti saya tunjuk ya macam mana. Ataupun wa'alaikum ma humiltum. Wa'alaikum. Wa'alaikum wa'alaikum ma humiltum. Humiltum. Baik, kita tengok. Kita tengok satu-satu. Ya, kita tengok satu-satu. Muhammadun. Muhammadun. Dengung di mana? Dalam, atas. Muhammadur Rasulullah. Zip terus mulut. Tak boleh keluar angin. Bila kita tutup terus, tekanan tu yang akan tekan langit-langit anak lidah tu turun. Tu ada lubang. Lubang tembak naik ke rongga terongkong. Okey. Muhammadun. Di atas rongga rongkong ya, dalam. Wasammu. Falamma. Ataupun thumma. Baik. Ni
Jadi ghaim fathah, mim syadah fathatain. Ghaim fathah, mim syadah fathatain. Bila mim syadah tu, dia kena dengung ke mana? Tutup mulut lah. Ghamman. Mam di sini dengan gham di situ, dia ada beza lagi. Ghamman. Ghamman. Sebab hak ni tanwin berjumpa dengan ba. Ni. Itu dia kata tadi beza sikit daripada idgham dan ikhfa. Ini ikhfa syafawi. Ya ni apa dia hantar ikhfa syafawi? Mim mati berjumpa dengan ikhfa syafawi. Dah silap, maaf. Mohon maaf. Ini idgham mislain. Okey. Mim mati jumpa dengan mim. Idgham mislain, mim mati jumpa dengan mim. Ikhfa syafawi, mim mati jumpa dengan ba. Okey, betul? Baik. Yang ni jumpa terus dengan mim syaddah. Ini mim mati berjumpa dengan mim. Sebab tu dia kata apa? Ni idgham lah ni. Ni yang kata idgham. Okey, idgham mislain. Yang ni ghaim berjumpa dengan mim syaddah. Ghamma. Bila tani pula man bi ghamin, man bi ghamin ni tanwin jumpa dengan ba. Huruf iqlab. Gham. Mulut tu tak ada? Apa tak? Ghamma bi gham. Ni. Bi gham ni. Hak kita duk ngaji ni. Mim syadah ni. 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 Ni sama ni. Ini sama. Ini lain. Ini cara dengung iqlab. Tanwin jumpa dengan ba. Tadi kita beritahu tadi, musannif beritahu tadi. Belain dia ya. Okey. Kita tengok pula contoh nun yang bersyadah pula ya. Ini mim yang syadah ya. Ini mim yang bersyadah. Mim bertasydid. Gitu. Ni semua ni. Okey, sekarang ni nun yang bertasydid pula. Tengok nun yang bertasydid pula ya. Mana contoh dia? Wa ma makkanni fihi. Ma makkanni. Makkanni fihi. Yang kita nak tengok di mana? Nih. Kita nak tengok di sini. Contoh di sini. Ni nun. Okey, nun yang bertasydid. Nun syaddah. Samalah ya. Nun syaddah, nun tasydid ni sama lah. Tasydid syaddah ni kan sama kan? Okey. Wala umanniyannahum. Contoh lagi. Contoh nun syaddah lagi. Wala'u. Wa-la-u. Manniyannahum. Wala'u man Allah. Wala'u man ni yannahum.
yannahum. Sini. Wala umanniyannahum. Ya. Gitu. Contoh lagi. Walakinna. 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 Innama. Walakin. Nampak? Nun. Nun dia tak sama dengan mim. Mim makhraj dia di bibir. Nun hujung lidah diangkat ke gigi atas, belah tepi. Nak ke... Okey. Walakinna. Kinna. Okey. Kalau mim, humma. Sini. Tapi dia kena masuk ke, oleh kerana bila mim tutup mulut, mana tertekan ke belakang, langit-langit lembut turun belakang ke anak lidah, terbuka lubang tu. Naik ke rongga hidung kan. Tapi kalau nun dia tak boleh tutup mulut macam mim. Sebab makhraj nun, tepi hujung lidah yang angkat ke atas. Mulut terbuka lah. Nak sebut nun, tak bolehlah buka, tak bolehlah tutup mulut. Tak boleh, salah. Okey. Jadi, walakinna. Innama. Okey. Lagi contoh. Jannatun na'im. Jannatun. Jannatun. Ya Allah, silap. An-Naim. Gitu. Naim. Jannatun Naim. Okey. Wa inna dhunnuka. Ni kita tulis ginilah. Situ nak bawah sangat. Wa inna kan zunnuka. Gitu. Sudah. Cuba tengok di sini. Cuba tengok ya. Ni ada beza tau. Semua yang dia tulis ni, daripada satu ke satu dia ada beza. Dia bukan sama lah. Cuba tengok betul. Jannatun Naim. Okey. Jannatun Naim ni sebab jim fathah, nun syadah fathah, alif madah. Jannah. Clear. Jim fathah, nun syadah fathah. Jumpa nun syadah. Clear. Ini tadama nun syadah fathah tunna. Ini jannah, ini tunna. Okey. Ini sama. Baik, ini. Ini apa? Nampak tak ni? Ini dia panggil idgham ni.
Idgham. Idgham mutamathilain. Nanti Ustaz nak akan terangkan lagi. Mungkin kalau kali pertama kita dengar ni, kadang-kadang Ustaz sebut idgham mislain. Kadang-kadang Ustaz sebut idgham mutamathilain. Kadang-kadang Ustaz sebut idgham ma'al ghunnah, tu biasa. Idgham bila ghunnah. Kami pun kadang-kadang susah, akan pening juga nak sebut macam mana satu ni. Sebenarnya keadaan dia berjumpa dengan huruf tu yang memperbezakan nama dia. Dan status satu nama tu dia ada hukum dia, pasal dia. Okey, yang ni nampak tak? Ni sebab idgham mutamathilain ni jumpa dua huruf yang sama. Sekarang ni dia nak beritahu berjumpa dengan huruf yang sama, satu huruf yang mati, satu yang syadah. Wa inna zunnuka. In satu. Wa inna zunnuka. Inna zunnuka. Beza tu, ya. Baik, di sini dia nak beritahu sini syadah nun lah. Ini syadah nun. Ini pun syadah nun. Ni za dhamma ni za, ya. Ni za. Za dhamma nun syadah dhamma zunnu. Baiklah. Saya harap tuan-tuan, ibu ayah, abang-abang, adik, abang kakak, ibu-ibu, ya, dapat membezakan, ya. Cuba kita tengok soalan yang ditanya. Kalau soalan ditanya, berikan pengertian dengung menurut bahasa dan istilah. Itu kita kena tahu. Kita baca balik tengok tadi, dengung ni apa dia? Dengung ni artinya mengeluarkan bunyi melalui hidung. Bunyi melalui hidung. Kalau bunyi melalui mulut, itu bunyi melalui mulut. Kalau bunyi melalui hidung, dengung mulut. Hidung, melalui hidung, ya. Tu kena beritahu lah, kita kena sebut bagi jelas lah, ya. Kena bagi jelas. Kemudian kita tengok pula, kalau dalam soalan dia bagi contoh di sini, sebutkan hukum bacaan nun dan mim yang bersabdu. Kena wajib dengung. Hukum dia, ya. Wajib dengung. Kalau dalam bahasa Arabnya wajibal ghunnah. Apa makna wajib? Wajib lah. Wajib ni maknanya tak dapat tidak, kena. Ya. Kalau tak wajib ni, kalau tak buat berdosa. Kalau tinggalkan dengung, berdosa. Salah. Bacaan kita salah, ya. Berdosa kah? Berdosa. Sebab salah. Orang suruh dengung, tak dengung. Okey. Sebutkan kadar panjang dengung yang sempurna. 2 rakaat. Dan kita tulis itu ada yang lama kata harus sampai 3 rakaat. Kalau panjangnya harus 3 rakaat. Tapi normalnya 2 rakaat. Ya. Kalau dia tanya lagi, sebutkan tertib kesempurnaan dengung. Tertib kesempurnaan dia. Kita tengok tertib kesempurnaan dengung ni pun dia bagi tahu, ya. Kalau kena rujuk ke muka surat 43, ya. Tengok apa juga makna dengung lalu sempurna, apa dia kemas sifat dengungnya disempurnakan 2 rakaat. Sama ada bacaannya disambung atau berhenti padanya. Jadi kalau kita jumpa nun syaddah dan mim syaddah, maka apabila kita jumpa di situ, maka kita hukumnya wajib dengung, ya. Wajib dengung. Yang sempurnanya 2 rakaat. Bolehkah lebih? Boleh. Diharuskan 3 rakaat. Tapi kita pakai 2 rakaat lah. Okey.
Ha. Dan makhrajnya tetap tidak berpindah. Itu kalau kita sebut ayat lah, makhrajnya tetap tak pindah. Okey, tak pindah. Jika huruf bersabdu tepi hujung lidah tetap menekan pada gusi depan sebelah atas makhraj nun. Kalau makhraj nun ni ya berbeza dengan makhraj mim. Tepi hujung lidah diangkat ya. Kena gigi atas ya. Jika huruf mim dua bibir di bibir mulut dirapatkan. Itu kalau kemas. Kita nak cerita, kalau dia tanya, kalau diterangkan cerita dengung dengan kemas. Soalan dia kata apa? Soalan dia kata, sebutkan kadar dengung yang sempurna. Kita beritahu itulah. Kadar dengung ni 2 rakaat. Okay? Kalau mim ni, dengung dalam keadaan tepi hujung lidah diangkat. Kalau mim, tutup mulut, rapat. Makhrajnya tak berubah. Kemudian bunyinya bila macam mim tutup mulut rapat, maka kadar tekanan tadi menolak kepada ujung langit-langit lembut, maka terbuka dan rongga hidung terbuka. Di situ ya. Baik. Kalau dia sebutkan 3 contoh, habis tu kita kena, sebab tu kita belajar tajwid ni, sambil kita belajar, kita kena tahu juga tulis kalimah atau perkataan Al-Quran tu ya. Kita cuba. Kalau hukum izhar, kita berkena tahu contoh 3-4 contoh. Sebab kalau dalam periksa, dia akan tanya, kita tak tahu nak tulis. Tuliskan 3 contoh hukum izhar. Kita nak tulis macam mana kalau kita tak amati ataupun kita tak ingatkan cara menulis. Tak boleh tulis rumi. Tak boleh. Salah. Rumi ni, huruf rumi, huruf roman ni, walau macam mana pun dia takkan sama makhraj dia dengan huruf hijaiyah ya. Takkan sama. Kan? Jadi sebab tu kalau kita tulis Al-Quran dengan rumi, salah, tak boleh. Al-Quran dengan Arab. Itu kita kena belajar. Kerja-kerja benda-benda di dunia pun kita kena belajar. Macam kru-kru saya ni, mereka belajar bagaimana nak dapatkan fotograaf, gambar foto yang cantik, maka mereka belajar gini. Kan, kita nak bawa kenderaan, kita kena belajar. Kita nak bawa motor, kena belajar. Nak bawa kereta, kena belajar. Semua kena belajar. Ya. Jadi bila kita belajar, lama-lama dia pandai lah. Ya. Itulah insya-Allah ya. Insya-Allah, mudah-mudahan pada hari ini Allah Ta'ala mempermudahkan bagi kita untuk kita ingat. Kita belajar, kita ingat bagaimana kita nak mengetahui hukum mim yang bersyadah, cara bacaannya, dengungnya bagaimana ya. Kita kena belajar. Kita mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita dapat ingat dengan sempurna ya. Kita sambil-sambil baca doa Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadi ayah, ibu, abang, kakak, adik-adik, anak-anak, saudara pendengar dan saudara penonton yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah sebelum mengakhiri majlis kita pada kuliah kita pada pagi ini, suka saya ingin mengumumkan kepada hadirin sekalian ya, siapa, tak kira siapa saja yang mendengar berita ini ya. Jadi masjid kami ini masih dalam usaha untuk menyempurnakan, membina pagar kubur dan wakaf kubur dan wakaf am di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Amin Sungai Layar. Jadi kita masih lagi memerlukan dana untuk menyiapkan pagar tembok kawasan kubur ini ya.
Jadi pada hari sehingga hari ini kita tak dapat nak buat dengan sempurna lagi tembok pagar kerana kekurangan wang ya. Semua kita buat sekadar yang ada ya. Sebanyak mana duang dana yang terkumpul, maka kita buat sedikit demi sedikit ya. Untuk pengetahuan am, tembok pagar yang kita buat ni baru mencakupi suku saja daripada keluasan tanah ya. Nanti boleh tengok di video-video yang kita akan tonjolkan ya. Namun walau macam mana pun, saya sebagai pengurusi Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih tidak terhingga. Dan juga syukur kepada Allah SWT kerana masih lagi ada insan, ada orang yang ingin menyumbangkan harta mereka untuk Masjid Al-Amin Sungai Layar bagi kami untuk mengusahakan tembok pagar ini. Kerana masih lagi Allah SWT detiklah hati kita teringin, suka untuk menginfakkan sedikit harta untuk jalan Allah SWT, maka alhamdulillah ya, kita progres sentiasa berjalan. Ikut kekangan keuangan yang kita ada, kita buat sedikit demi sedikit. Namun yakinlah pada Allah SWT, apabila kita membuat kerja semata-mata kerana Allah Ta'ala untuk mendapat keredaan Allah SWT, jangan lupa minta pada Allah Ta'ala, pasti Allah akan tolong kita ya. Pasti Allah akan tolong kita kerana Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mengetahui atas segala-gala yang kita perbuat di atas muka bumi ini. Apabila kita mohon pada Allah Ta'ala, pasti Allah akan tolong kita. Ini janji Allah SWT ya. Dalam Al-Quran pun Allah beritahu ya. Perbandingan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi Allah Ta'ala bagi perbandingan orang menafkahkan harta kita Allah ni seperti mana sebiji tangkai, sebiji benih bukan sebiji tangkai, sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Daripada setiap tangkai tadi ada 100 biji. Allah SWT boleh melipat gandakan ke atas siapa yang dia kehendaki ya. Dan Allah SWT Maha luas dan Maha mengetahui ya. Jadi mudah-mudahan apabila kita infakkan sedikit harta kita di jalan Allah SWT, jadi penyebab, jadi asbab untuk kita berjaya akhirat kelak. Allah Ta'ala akan jadi asbab kita untuk kita menambahkan timbangan amal kita di depan Allah SWT untuk menyelamatkan diri kita daripada azab Allah di akhirat kelak. Setiap manusia ada kesilapan, kesalahan. Jadi untuk menolong dia di akhirat kelak, maka kita gunakan sedikit harta kita yang Allah bagi pinjam di dunia ini untuk kita sama-sama infakkan dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT akan memberkati hidup kita. Semoga Allah Ta'ala akan menerima apa yang telah kita sumbangkan untuk agama Allah SWT, dan semoga Allah SWT akan memberkati apa yang ditinggalkan kepada kita. InsyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya sendiri dapat beramal apa yang saya cakap, dan juga semoga kita semua dapat mengambil iktibar untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia ini, insyaAllah. Maka dengan itu, maka kita insyaAllah kita berjumpa lagi di lain episod yang akan datang. Sekianlah sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad
Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datankuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Daripada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Sebanyak 700,000 ringgit Malaysia setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datankuasa Qaryah, menerangkan kepada
tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana, dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha luas rahmat dan Maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin Sungai Layar, Sungai Petani Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin. Jawatankuasa Qaryah menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru,
kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana, dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha luas rahmat dan Maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun